Assalam. Kita bagi Abul dulu. Alhamdulillah. Hai Abul. Bagi Abul dulu lah. Baca dulu. Aku Baik. on the way nak balik rumah. Okay. Ifan perlahankan sikit. Ipan. Boleh. Okay. Alright. Sekejap. Pantun menuntut ilmu daripada Arif Jawa. Daun pintu kayu meranti di tukang teman di petang redup. Ilmu itu pelita hati, penyuluh jalan, panduan hidup. Duduk di titi ketika bertemu pada waktu bulan mengambang. Jangan berhenti mencari ilmu, kerana ilmu selalu berkembang. Parut kelapa, buah melaka, lalu digulung, kuih ketayap. Ilmu jika tidak diteroka, umpama burung tidak bersayap. Mengait kuini untuk berjamu, simpan seraga di dalam almari. Alam ini jendela ilmu, banyak perkara kita pelajari. Pohon mengkudu, tanam sejajar, rebut dahan kerana dedalu. Pengalaman memandu, kita belajar daripada kesalahan masa lalu. Aku sukalah lagu ni, Pan. Terima kasih, Pan. Rangkap terakhir. Merenung bulan jauh berangan, hajat bertemu di Danau Toba. Jauh berjalan, luas pandangan, banyak ilmu boleh ditimba. Sekian, terima kasih. Pantun ni tak dengar tadi yang awal tadi. Pantun ni pantun daripada siapa? Pantun ilmu Pantun. kiriman siapa tak? Aku bacakan aja. Oh, okey. Ingatkan kau tulis kira macam power lah tulis pantun. Tak sampai aku nak tulis pantun. Oh, tak sampai lagi makam tu. Belum lagi. Aku pun ingat KAG Dulu yang tulis. dulu aku Itulah tu. pemantun peringkat daerah je, tapi kalah. Oh. Okay. Aku baru nak tanya soalan tu, kau dah jawab dah. Peringkat daerah je, kawan. Okay. Okey lah tu, aku dulu dekat you baru nak berjinak-jinak dengan pantun. Arif, kau lagi better lah bermula sejak awal nak bandingkan dengan aku. Baik, Apa bukan pertandingan? kita Teruskan. teruskan dengan Okey. pemuisi yang seterusnya. Pemuisi seterusnya kita persilakan Awan. Aku dah. Ya, Awan. Silakan. Ya Allah. Jap, boleh tak bagi satu orang dulu sebab aku tengah buat aku sedang key in Abul. something. Bagi Abul. Abul naik dulu, Bul. Abang tengah on the way kan, dia balik. Oh ya. Okay, tak apa. Hafizah dulu. Hafizah, silakan Hafizah. Okey, garis Fiza. Sorry. Aku sedang kira data. Nanti lepas ni insya-Allah aku selesaikan. Okey. Baik, Awan. Saya mula. Bismillah. Ilmu itu umpama madu, semua pasti mencari, semua pasti dambakan manisnya tetap kekal. Buat semua tertarik, nilainya tiada tara. Hadir pasti dijunjung, hidup pasti disanjung. Martabat tinggi menggunung, mana pergi jadi penaung. Ilmu itu cahaya yang menerangi hati nurani insan yang ingat kepada penciptanya. Dalam mencapai kemanisan di hari kemudian, kita harus cekal menghadapinya. Ilmu itu cahaya, jahil itu bahaya. Penampilan menarik menjadikan kita bergaya. Penguasaan ilmu menjadikan kita berjaya. Usah kita padamkan cahaya itu petunjuk jalanmu. Pastikan ia terus bersinar agar terang jalanmu. Jalan tuju ke destinasi abadi. Tanpa ilmu, pandangan akal akan kabur. Air liur tersembur tetapi kata-katanya berterabur. Impiannya lebur dan cita-citanya akan terkubur. Tanpa ilmu, aura pengaruhnya malap. Masa depan kian gelap dan kerjanya sentiasa tersilap. Okey dah.
Tanpa Sorry ilmu, Fiza, lupa buka lagu lah. akal kabur, air liur berterabur, pandangannya kabur. Mantap gila pengulangan perkataan. Fiza macam boleh rap-rap lebih kurang macam telah kata sikit. Saya Kau tengok Awan dah pasang lagu dia tu. tak sebenarnya Lagu masa kan? Sebut sangat. ada disclaimer waktu Fiza dulu waktu sekolah Fiza sering cakap laju and this kind of ritma ataupun puisi Fiza selalu bawa, so macam like dapat free balik lah macam tu. Nanti collab lah dengan Tulang. Kejap, siapa yang buka lagu tu? Boleh? Siapa Awan. yang buka lagu tu? Okey Tulang, nanti pick yang tepi. Sabar sekejap semua. Busy sangat, dia macam terlalu banyak bunyi. Kejap, sabar sekejap. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Abul berjaya. Selamat pulang Abul. Abul. Abul nak menangis. Tapi tak apalah. Ujian. Tapi alhamdulillah. Awan, Muntahkan Abul. Muntahkan tangisan itu dalam puisi. Okey. Kenapa? Awan buka lagu ke? Kenapa? Kuat sangat ke? Ada cepat sikit. Okay, tak apa. Kita menyambut. Tak dengar lah kalau macam tu, baik tak payah pasang lagu. Dengar je. Dekat lah Wan. Dengar. Dengarlah. Menyambut ketibaan Abul. Okay, kita bagi Abul dulu. Tadi Fiza aku tak sempat nak settle kerja aku. Bagi Abul dulu. Silakan Abul. Abul akan mulakan dengan puisi wajib. Silakan. Tadi dah seru-seru lah bulan-bulan. Itulah dah diseru-seru, jadi Abul perlu mulakanlah dengan puisi wajib. Aku meminjam sifatnya sang rembulan, menerangi namun oleh cahaya tidak diempunya. Ada sisi gelap yang tiada siapa tahu rupanya, bermacam muka bergantung pada waktunya, dan sentiasa di atas tapi sendirian. Okey. Korang dengar ke tak ni? Kenapa sunyi terus? Dengar. Tak. Okey. Tu puisi pengenalan. Itu puisi pengenalan diri dia. Okey. Abul tak ada banyak sangat puisi pasal ilmu, tapi yang ni pun Abul dah pernah bawakan, tapi Abul rasa dia bertepatan dengan tema malam ni. Jadi Abul akan deklamasikan sekali lagi lah. Tajuk dia Kembali Hinggap, karya Munisa. Sering kita mengasing dan terasing. Sering kita berlumba dan bersaing. Kita mengenal manusia berkiblat perbezaan, kita adili mereka bertuhankan perasaan. Bila mana kita hanya melihat yang selisih, senang kita terlupa untuk berkasih. Bila mana semata nafsu kita raih, hidup ini tiada lagi yang sahih. Biarpun kita berbeza, apa yang sama jangan kita lupa. Jadikan ia titik permulaan bagi mengecap sebuah masa depan yang aman. Negara ini perlukan kita untuk dibangun juga dibina, tanpa mengira agama maupun bangsa, agar masa depan anak-anak kita terjamin dan sentosa. Ingat selalu pepatah lama. Setinggi mana bangau terbang, akhirnya ke belakang kerbau juga. Biarpun sang kerbau seluruhnya lumpur, berkubang di mana hendaknya, muda maupun tua, mahu tidak mahu bangau pasti hinggap juga. Sahabat, kau ibarat sang bangau, putih, suci, bakal mengepak sayapmu ke mana takdir bawa kau tuju, mencari dan menimba ilmu biar tahu tiap sesuatu, agar kau tidak sesat, tidak tertipu. Sahabat, kerbau itu asal usulmu, tempat kau berlari hilir ke hulu, tempat kau tahu apa itu satu, tempat kau mengerti apa pula seribu.
Biarpun kelak kau kan terbang tinggi, jangan kau lupa kembali. Takkan kau terbang tanpa henti. Kerana belakang kerbau sentiasa menanti kepulangan sang bangau, si pemuda-pemudi. Sekian, kembali hinggap nukilan sendiri. Best lah Abul. Pemilihan citra pemilihan image atau perlambangan kerbau sebagai perlambangan kerbau dan bangau. Bangau. Dua-dua tu dia sangat akrab dengan kita lah, alam Melayu. Tapi mungkin orang terlepas pandang lah. Abu suka Terima bahagiannya Abu suka bahagiannya Abu cerita macam mana bangau tu tak kisahlah rupa dia macam mana, tapi Ya, kita sebagai akhirnya bangau ni kita kembali kembali ke juga. kerbau. Setuju. Okey. Terus. Okey, terima kasih Abul. Tulang ada nak tambah apa-apa ke? Saya nak baca satu puisi. Alang-alang tadi ada yang minta saya. 16 Silakan. baris. Okey, saya Abang Zaim ada kasih saya satu puisi, Senandika Bahasaku. Ditulis oleh Abang Zaim sendiri. Dan saya tak pernah baca puisi ni, tapi bila saya baca sekali lalu, menggunakan kaca mata seorang rapper mungkin, yang paling saya suka adalah rhyme scheme-nya. Mungkin setelah saya baca ni, malam ni saya nak baca seorang-seorang. Terbaik. Okey. Tulang. Jadi siapa yang peminat hip hop di sini, dengar betul-betul rhyme scheme yang ada di puisi ni. Sangat kemas. Letak lagu sikit je Tak lah. boleh. Jangan kacau. Okey, come on. Okay. Tolong. Senandika dengan bahasa aku. Jana bijananya dari sumur makna, dari hati persih pada kejenihan rona. Santun bertumbuh di tubir bibir, bahasaku melayang jauh ke cuping kekasih. Laksana terkukur, terbang ke sarang, mendarat tenang, membekasi jiwa, makna bercahaya, berabad purnama. Dengan bahasaku, sarwa anak bangsa hidup berdiri, atas kaki peradaban, bertunjangkan jati diri. Membumikan adat, melangitkan budi, walau dioleng, ombak sejarah ganas, walau ditempeleng, sinis para mawas. Tetap teguh anak bangsa menempuh dunia, lantaran bahasalah merohkan jiwa jasadnya. Dengan untuk maknanya dicangkul, pengajarannya dirangkul, agar tanggung dan jawab yang dipikul, dilunaskan tanpa culas, penuh kejujuran. Pada mata nan buta, bahasaku itu mencelikkan penglihatan. Pada telinga nan tuli, bahasaku itu menyampaikan pendengaran. Pada hidung nan rompong, bahasaku itu melorongkan hiduan. Pada lidah terkunci, bahasaku itu melayahkan hasrat. Pada tangan nan kudung, bahasaku itu menampung kecatatan. Pada kaki nan tenpang, bahasaku menyambungkan cicit dan moyang. Pada udara nan beku, bahasaku mencairkan nafas angin. Melurus 1000 peluru, pendirian menembus, memangkas, menghunus penghujahan musuh di hadapan. Dengan bahasaku, bingkas aku maju, kerana dengannya aku miliki jiwa. Sekian. Okey. Aku dapat bayangkan rhyme yang kau suka tu. Betul lah. Rhyme scheme-nya sangat kemas dan Rhyme scheme sangat, ya. apa yang saya dapat bila saya tak baca dengan fokus lagi, apa yang saya dapat sekali lalu, bahasa itu harus bebas, tidak terikat pada mana-mana ideologi atau perjuangan politik atau apa-apa etos. Teringat saya, seperti di Indonesia ada penyair-penyair zaman 45, zaman Karya Anwar dulu memang ada di kalangan mereka terikut dengan agenda-agenda politik dan seharusnya bahasa itu harus berdiri sendiri dan bebas. Kata-kata itu harus bebas dan dapat Tak terikat. Yes, tidak terikat. Betul. Okey, jadi sekian, itu saja. Abang Zaim, Terima kasih. puisi ni sangat enak. Saya nak rap. Saya masih ada kat bawah ni ke? Serius tak nampak. Abang Zaim cakap tadi sudah cuba. Aku pun tak nampak dia, Farah. Ada kat bawah ni.
Abang Zaim. Tadi dia ada tak skip apa. tak? Lepas tu sekarang tak nampak dah. Kalau Teruskan dapat dengan Abang Zaim ulas tu lagi best. Okey. Okey. Kita teruskan kepada pembaca seterusnya. Awan. isi ilmu. Awan. Ya, Awan tadi skip kan, Awan? Okey lah. Sebelum tu kan, aku kena undur diri lah lepas puisi ni Farah. Tak boleh lah. Aku Dah buat kerja. tak boleh nak sepakan kita. Tak apa. Silakan. Okay. Mengejar, sorry lah. Padahal aku dah prepare 15 saja nak baca malam ni. Tak apalah. Nasib makan gaji macam ni lah. Okay, so tajuk dia Mengejar Mimpi. Karya Muhammad Sya'roni. Puisinya macam ni. Bila mana mentari bangun pagi, ku telah berlari memulai hari. Mentari tersenyum menyemangati, diiringi syahdunya merpati bernyanyi. Walau kerikil tajam ku temui, walau angin pagi menusuk tulang ini, walau hujan memandikan diri ini, walau ransel membebani raga ini. Namun aku tidak akan menyerah diri ini. Semakin kilat lari diri ini menuju sekolah yang menanti tempatku menuntut ilmu nanti. Walau kadang tidak ku fahami ilmu ini, ku tanyakan kepada guru setiap hari. Ku takkan menyerah mengejar mimpi, walau badai kehidupan melempar diri ini ke lautan putus asa dan malas diri, namun ku tetap bangkit mengejar mimpi. Sepatutnya dia kena tinggi lah sini. Dengan doa dan usaha ku kejar mimpi dan tawakal pada Sang Ilahi. Ku jadikan pelecut untuk mengejar mimpi demi masa depan yang syahdu nanti. Aku tak puas hati. Aku kena baca lain. Okey, tadi dia punya vibe Awan baca ni kan macam okey adik-adik kita tutup mata. Ya, dia macam seorang abang memberikan nasihat untuk adik-adiknya terus Motivasi. bersemangat. Dia macam apa apa nama dia? Muhasabah diri. Okey. Yang kedua, jejak para perindu. Kita bagi dia sebab dia dah nak mundur diri dah. Tak apa, kita bagi dia. Terima kasih Farah. Karya Jejak Perindu, karya Ana Musra'atul Jannah. Nama bukan main akak. Pinjam puisi akak kalau akak ada dalam ni. Puisinya macam ni. Aku kembali melangkah menjejakkan kakiku dengan pasti yang ku genggam memang api. Api yang nyalanya abadi akan kupercikkan sedikit pada lilin kecil ini. Berharap di hari nanti mampu menyalakan lentera-lentera di tengah petang. Aku menjejakkan kakiku dengan mantap hati agar ribuan malaikat meneduhi langkah kecilku ini. Kuharapkan butiran keringat tidak henti menitis demi membasuhku dari kegersangan hati, mengubatiku dari dahaga akan cahaya terang. Aku menjejakkan kakiku dengan sepenuh hati, menabur cinta dan asa di setiap pijakanku. Berharap jejak langkahku tidak terhapus. Lalu tumbuh jutaan bunga berwarna-warni. Jalan penuh duri tidak akan membuatku diam. Tetapi kesulitan itu semakin membuatku mampu untuk tegak di sini. Di jalan yang teduh oleh kepak sayap malaikat itu, kurungkai kembali mimpi-mimpi yang usang dan mulai berdebu. Berharap
makhluk-makhluk yang menyenandungkan permohonan ampunan pada jiwa-jiwa yang kakinya menapak di jalan itu. Jalan yang kupercaya mampu membawaku kepada yang abadi. Dalam rengkuhan ridhonya. Terima kasih. Itu je lah. Oh, tepuk tangan sikit lah kawan. Sukalah puisi dia. Bahasanya halus dan lembut. Dia macam lembut memujuk-mujuk. Bahasa yang memujuk. Betul. Apa yang korang faham puisi dia? Bul. Apa bu faham lah. Abu tak pasti lah faham apa. Abu jenis, Abu tak boleh, Abu bukan audiomatic punya orang. Abu kena baca baru boleh faham. So susah lah. Abu boleh hayati je. Tapi tak nak faham. Tapi dia punya perkataan lah. Okay. Tulang Macam satu. cikgu tau. Dia macam cikgu panggil seorang kan. Tahu tak apa? Aku rasa macam ada quiz pula. Dah lah pukul 12.30 malam. Ya, saya rasa Ya dong. Okeylah, wahai kawan, carilah ilmu walau ianya sukar bagimu. Kerana penting untuk masa depanmu, carikanlah ilmu untuk dirimu. Sekutelawan undur diri. Terima kasih. Terima kasih Awan. Jumpa minggu depan. Terima kasih Awan. Okay, sorry kawan, tak boleh stay lagi. Awan mendung dan berarah. Abu. Nak bunyi gamelan tak? Tak apa. Tak Nanti payah. aku tak boleh, aku kena keluar. Mengumumkan keberangkatan keluar Awan Afni. Okay guys. Okay, kita lanjut kepada seterusnya. Terus. Ifan, Ya, saya. silakan. Okey, sajak pencinta buku nukilan Raihani Muhammad Said, ananda kepada sastrawan negara Datuk Dr. Zurina Hassan. Pencinta buku. Diberi sejumlah belanja untuk memilih buku dan mengisi sebuah pustaka adalah sebesar nikmat untuk seorang pencinta. Pernah berkata seorang pencinta, "Jika benar aku berdosa, usah dikirim aku ke neraka. Tetapi penjarakan aku antara timbunan buku. Hidup yang diatur huruf hikmah adalah milik mereka yang tabah. Ketika dipukul gelombang, sebaris ayat menjadi pengimbang. Ketika digelapkan puaka mimpi, sepatah kata mencerahkan realiti. Sepotong madah melembutkan keras angin pembangunan. Ketika hidup dikuasai pemburu, sang pencinta berlindung diri antara hutan kata dan bukit buku. Ilmu takkan melukakanku." Sekian. Oh. Ni sajak ni dikongsikan oleh Abang Zaim tadi. Terima kasih Abang Zaim. Okay, terima kasih sekali lagi. Ifan. Okay, next. Afifah, adakah masih di sana? Saya. Silakan Afifah. Okey. Ini puisi daripada puisi ini ditulis oleh Abah ketika diri ini sedang lelah mengharungi perjalanan. Daripada Amirul Haziq. Tajuk dia Titip Semangat Buat Anak. Bersemangat kentallah. Lihatlah, perjalanan itu pasti berliku. Maka jangan dibiar merentap semangat, merenggut matlamat. Tetaplah jiwa menggapai impian, kolam hati untuk dipenuhi. Rintangan, cercaan, sangka buruk bukan pelemah semangat. Lelah jasad bukan alasan mengendurkan tekad. Bahkan semangat syuhada menegak dingmu ya Rabb, menggetarkan jiwa untuk mengiringi mereka ke rumah agungmu yang abadi. Wahai jiwa, tetaplah cekal untuk dipenuhi hafazan kalamullah. Sekian, terima kasih. Oh, suara Afifah baca puisi ni garang sikit.
Dia punya sekian terima kasih. Tetapi sesuai lah sebab puisi ni pun puisi yang agak tegas. Jadi suara Afifah pun tegas juga. Ya. Thank you. Sekian terima kasih. Jarang-jarang kita dapat dengar Arif ni dia nak puji-puji orang kan. Arif jangan lupa ya anda kena bersyair pada Tak. malam ni. Ya Allah, aku tak janji lepas kau orang je yang mana-mana. Dia Ramai ada yang syair menyaksikan. ni, syair kelebihan ilmu. Jadi PM. Kita Tulang mungkin nak dengar kan AJ bersyair? Tak ada duk. Ya salam. Of course. Tengok Tulang Aku pun tak nak pandai dengar. bersyair. Aku tahu sikit-sikit je. Please AJ, Okay, please. tak apa. Okay. Dengar Tulang dah Melayu. Okay, kita sambung. Kita buat pusingan lain pula. Start dengan saya dulu. Farah dulu. Dapat kiriman. Saya dapat kiriman daripada Dr. Fadrazi. Dia nak masuk tapi saya tak dapat Wih, dia punya Farazi request. Farazi naik lah. Dia tak dapat. Ya ke? Farah memang tak dapat. Kau tak nampak dia Farah? Tak nampak. Oh, tak So pernah. dia Baca kirim dekat saya untuk baca. Ini daripada buku daripada Fadrazi sendiri, Ikan Dalam Jiwa, Sempena Kelahiran Anak Sulung. Wow. Okay. Kota kecil menjelang kelahiran, tajuk dia, kepada Aisyah Sofia yang merah. Mungkin kita boleh kaitkan juga kot untuk semangat dalam menimba ilmu daripada orang-orang tua. Okay. Selamat lahir puteri, selamat menghirup nafas kejadian. Ini kan fitrah baru, telah kuladangi dusun untuk kau hijaukan pengalaman, redup untuk kau segarkan perjalanan. Sesudah azan dan iqamahku yang sumbang, masuk puteriku, masuklah sebagai tetamu kalbu tersayang. Jika kau datang sebagai burung yang lincah antara awan, sesekali belajarlah mengenali darat. Kerana mengakrabi tanah, kau akan lebih tahu makna sarang dan amanah. Jika kau memilih menjadi rama-rama, tentu kau lebih tahu betapa setitis batini yang madu lebih berharga dari seluruh kelopak yang mempersona. Dan kalau kau menjadi belalang puteriku, ingatlah antara rerumput bukan sahaja meliar kemucuk, tetapi juga hasad duri dan ular iri yang menyusup. Ini kebun memugar peribadi puteriku. Masuklah seperti selalu. Seperti anak kecil yang riang mengejar belalang, mengintai rama-rama, juga menyiul burung gidahan. Dan jika sekali tersadung, jangan menangis anakku. Kerana kini kau lebih tahu betapa seketul batu jangan dilontar ke jalan hadapan. 7 Oktober 2009 daripada Fadrazi. Wah. Inilah aku Okey tak? Okey. Aku pun suka. Aku memang suka baca puisi-puisi Farazi. Sebab beliau banyak menggunakan citra. Yang aku cakap tadilah, dia yang kecil dan sangat dekat dengan kita, tetapi mungkin kita terlepas pandang pun. Macam dia ibaratkan ilmu tu dalam apa tadi, taman, kebun. Seronok. Okey. Terima kasih Dr. Fadrazi. Kalau doktor ada masih ada kat dalam ni. Saya betul-betul tak nampak, saya minta maaf sangat. Okay, next kita kepada AJ. Silakan AJ. Oh, aku? Baik. Aku akan bacakan puisi aku juga. Puisi yang diterbitkan dalam antologi puisi Aku Orang Bukan Orang-Orang, dalam rangkai tema ilmu. Puisi ni nanti aku tanya kita punya juri bicara apa yang korang faham. Puisi ni agak mudah je sebenarnya, aku tak buat susah-susah pun. Puisi berjudul Jasa. Ada waktunya terlahir rantaian ucapan yang merebuk redamkan daripada rahim bibir mungil itu. Namun itulah kata-kata hikmat menyuluh gelap hidup yang pekat di lorong-lorong kecil kehidupan. Orang yang tak sanggup menahan pahitnya ulam raja akan dikerumun sakit tubuhnya. Orang yang tak sanggup menahan pahitnya ilmu sesaat saja akan disanjung kehinaan hidupnya.
Asy-Syafi'i dalam bermadah, dalam syairnya berkata, orang yang alpa dalam dakapan foya-foya pada zaman muda, maka bertakbirlah 4 kali ke atas kematiannya. Umpama bahtera, dia memundak anak didiknya berlayar di atas bahu tuanya, membelah samudera ilmunya yang maha luas. Saat anak didiknya menjadi nahkoda kelak, dia sedang membilang-bilang masih berapa banyak senja yang tersisa. Sekian. Okey. Aku sengaja nak diam-diam dulu. Okey tak tu semua orang? Okey, ikut. Okey. Okey. Part Imam Syafi'i tu best. Kejap, sebelum Imam Syafi'i tu ada satu part. Apa lah ayat dia? Akan dijulang apa? Orang yang tak tahan pahitnya ilmu akan dijulang Ilmu. apa? Kehinaan. Apa? Mana AJ begini? AJ. AJ. Lah. Dah terhilang. Kau kenapa panggil dia macam panggil Hilang. kucing? Dia itik tau. Okey, tak apa. Tak apalah. Next, kita kepada Hafizah. Hafizah, are you there? Okay. Okay, silakan. Bismillah. Ilmu pelita hidup. Tanpa ilmu, punah masa hadapan. Tanpa ilmu, kita ini dipandang rendah. Hina umpama diri tidak berguna. Hanya layak menjadi sampah masyarakat. Ilmu penyuluh takdir kehidupan. Tua muda meskipun miskin maupun kaya. Andai ilmu tiada di dada, tidak sekali dipandang mulia. Ilmu itu tinggi nilainya. Jangan pernah berlaku tak indah. Ilmu harta paling berharga. Tapi andai akhlak tidak dijaga, tiada guna ilmu digendong. Biarpun akal secilik kancil, tanpa akhlak tidak mungkin diri disanjung. Ilmu pengajar manusia, oleh ilmu terbentuk akhlak. Kerana ilmu terbina kriteria, sebab ilmu nama dijunjung. Jika hidup tak punya ilmu, diri ini umpama kosong. Ilmu tak mencari kita, tapi kita perlu menggali ilmu. Bagaimana hendak dicari, sedangkan ia tak bisa dilihat. Hanya dia yang tahu. Dia, siapakah pula dia? Dia seorang pendidik, dia seorang pengajar. Jiwa kental menunjuk ajar modal insan. Tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Dialah insan paling mulia, guru. Kerana guru terbentuk akhlak, insan terbina, rakyat berjaya. Okey dah. Kerana guru terbentuk akhlak. Apa tadi? Yang akhir tu? Yang last? Last je. Kerana guru terbentuk akhlak, insan terbina, rakyat berjaya. Okay, noted with thanks. Kejap. Arif dah terkeluar, lepas tu aku tak nampak dia punya request. Abu nampak dia jadi listener. Mana tak nampak dia. mungkin Ifat tak nampak dia dah. boleh keluar masuk balik. Okey, tak apa. Kita lanjut dengan Abul. Okey. Abul baca satu request daripada Sayap Murba, tulisan sendiri. Tulisan Sayap Murba lah. Okey. Tajuk dia Jatuh. Nukilan Sayap Murba. Barangkali aku telat menghadam falsafah juga logika. Kesannya juga jelas pada ujian semesta. Entah mengapa aku lebih memilih fana buana berbanding lena di singgasana. Aku yang mendaki tebing tidak berpuncak lalu jatuh pada dasar rekahan benak. Kini aku jatuh. Jatuh bersama jiwa
yang tidak pernah utuh. Sekian. Saya Murba. Sukalah dengan Abul baca. Tiba-tiba je Farah. Tiba-tiba panggiling kan. Sorry lah lawak. Okay. Tulang? Tulang okey tak tu? Tulang panggiling juga ke? Bul memang sedap Bul. Patut buat bacaan banyak-banyak Bul. Kan. Okay. Silakan tulang. Sebentar ya. Okay. Farah, sebab Abu macam pendek sangat tadi, boleh tak baca lagi satu? Oh boleh. Sementara tulang tengah mencari. Abu baca satu. Bukan. Tadi ada speaker terbuka tadi. Oh ya ke? Okay. So tulang baca. Maaf mencelah. Jadi saya nak bacakan 2 puisi, dua-dua dari penyair yang saya minat lah. Yang saya kenal dari AADC. Saya rasa semua pernah tengok Ada Apa Dengan Cinta kat sini. 2 puisi dari karya Anwar dan kenalah dengan tema ilmu itu harus membebaskan. Satu puisi bertajuk Doa, bicara Khairil dengan Tuhannya. Dan satu lagi puisi antara dia dengan Soekarno macam tu kan. Dan puisi pertama, Doa kepada Pemeluk Teguh. Tuhanku, dalam temangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk dan aku tak bisa berpaling. Sekian puisi pertama. Dan puisi kedua, Persetujuan dengan Bung Karno. Puisi ini mengingatkan saya bahawa Khairil dengan semangat universalismenya tidak mahu terikat dengan apa-apa. Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengan bicaramu. Dipanggang di atas apimu, digarami lautmu dari mulai 17 Agustus 1945. Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Sekian. Hello? Ya. Kejap, kenapa aku makin tak nampak speaker Sama. Tadi jelas Tak nampak tak? speaker ke apa? Atau putus tadi? Jelas. Jelas. Boleh dengar tulang. Cuma tiba-tiba tulang hilang dekat sini. Dia biasanya nak crash macam tu lah Farah. Jap, this space has ended. Aku tengok kat search. Audio kita bersedia. Nak crash tadi. Rasanya kita boleh buka baru lah. Alamak. Mohon maaf teman-teman. Tak apa. Semua follow Farah, nanti kita terus join je. Cuba masuk tadi tapi tak boleh. Oh. Okay Farah, jom. Okay, next. Siapa tadi? Irfan. Ya saya, sekejap ya. Tadi aku tak baca sampai habis kan? Korang dengar sampai mana? Bukan dah Macam habis. habis je. Dengar je sampai habis. Oh dengar? Serius? Okay ya. Astaga. Baik. Okey, saya kan. Okey. Syair Rana Ilmu karya Amino. Saya bawakan irama dodoi seperti yang di-request oleh Amino. Katanya ilmu pelita jiwa, sinar bersinar ke sini sana. Namun begitu bahannya sarwa, cerap melihat
dengar suara. Setiap lilin perlukan sumbu, titik pembakar, penarik picu. Pemula didik, itulah ibu. Bermula bilik, keluar pintu. Lihat pepohon gegar bergoncang, semaklah cari angin menggoncang. Bilakan kering, rawatkan kontang, carilah sungai, sawahkan genang. Ilmunya datang bermacam ragam, bermula putih kewarna legam. Dari teratak ke rumah agam, dari tulisan hinggalah wagam. Sekian. Aku suka part yang ilmu itu datang bermacam ragam tu kan. Bunyi datang. Bunyi elektrik. Ya ke? Dengar lagi? Okey, tak ada. Aku punya earphone yang longgar. Ada balik. Ada lagi? Tak ada dah. Mantap. Terus siapa lagi terusnya? Farah? Hello. Ya. Sekejap, korang dengar aku kan? Ya, semestinya saya dengar. Okay, Afifah, next. Afifah baru masuk. Oh, okay. Kita habiskanlah dua-dua request. Okay, firstly daripada Min. Tajuk dia peluang. Gagal sekali bukan menjadi erti kau tidak boleh mencuba lagi. Aku juga pernah menghadapi situasi itu, di mana kegagalan dalam melakukan sesuatu perkara buat aku buta tentang peluang kedua yang masih ada. Gagal sekali bukan memberi definisi bahawa kau akan terus jatuh dan takkan berdiri. Gagal sekali sepatutnya menjadi pembakar semangat dalam menempuh liku cabaran hingga ke garisan henti. Kerana dengan adanya peluang itu, kau bisa perbaiki kesilapan lama. Dengan izin Yang Maha Esa, kejayaan kan berada dalam genggaman buat insan yang tak pernah berputus asa. Dina. Dina tu nama penulis dia. Dah habislah. Baik. Ada lagi satu. Silakan. Ini daripada Anit. Tajuk dia Saat Hidupnya. Saat hidupnya tidak pernah duduk rehat. Menjelajah. Terbang jauh untuk hijrah berhikmah. Mengajar. Tidak pernah loket ilmu. Saat hidupnya hanyalah berkiblat bakti. Bukan takzim jadi impi. Diletak segala tepi. Lelah tidak pernah wujud di hati. Asalkan tujunya pasti untuk anak nusa bestari. Sekian, terima kasih. Abu suka dah sekian terima kasih dia malam ni. Betul tu. Dia macam sekian, terima kasih. Wow, itu baik. Okay, terima kasih Afifah. Kejap, kenapa aku tak nampak Ifan dan Hafizah? Cuba korang cakap something. Ya, Abu saya nampak. Kita orang kat sini. Okay, dengar. Bagus. Farah dengar tak? AJ ni kan, dia punya speaker dia lain macam tu. Macam Pikachu. Kenapa? Dia macam ada electric shock sikit. Aku elok je aku dengar. Elok tak dengar ni? Sekarang dah okey. Sekarang okey. Okay, tak apa. Okay, so kita lanjut kepada next round. Next round, Adik Jawa boleh bawakan syair kan? Weh, tak. Aku tak janji lagi Ya, Kau jangan macam-macam. Tak, jangan. Aku tak pandai. Janganlah. Awan sanggup masuk AJ kita semua tak pandai, AJ AJ. syair.
Tengok tulang kata pun. Baca syair. Baca syair Hamzah Fansuri. Itu tinggi sangat. Aku tak pandai baca. Betul. Tak apa. Lepas aku AJ, okay? AJ bersyair. Okay, ni daripada ada request daripada orang. Sekejap saya bacakan daripada ni ada daripada Zaim. Dengan baju motor sorry. Kejap, tadi yang korang baca daripada Zaim siapa Saya, Senandika Bahasaku. Saya pencinta buku. Oh sama, dia dah baca dah. Faz tak ada benda dah nak baca. Ada request tapi dia agak panjang sedikit. Dia saja dia macam agak Farah, suara macam jauh sikit tu. Hello? Okey dah. Sekarang masih jauh? Okey tak? Sekarang? Okey. Clear. Sajak ni dia tak bagi tahu nama, tapi sajak dia macam modern sikit. Dia tak ada tajuk. Saya cuba baca Bosku, cuba kau adaptasi fantasi ke realiti. Belajar sama terima apa yang sudah jadi dan masih terjadi. Konsekuensi konklusi yang benar sudah berbuih kami beri. Apa terjadi? Manipulasi dari lidah perlu susaka, jilat apa yang sudah terluas selamatkan pungkur sendiri. Apa aku cara ini? Mana aku tahu. Dia suruh buat je kerja sendiri. Gusar hati kerana bukan diri semata makan gaji, ada hari perut ikat tepi, kira jemari bila boleh makan McD. Apa susah dong, sorry. Farah bagi 16 baris. Aku boleh rap dengan terang kata lepas ni. Okay, sekejap sama. Keseru ilahi sejukkan hati terbakarku ini. Biar sendiri mungkin ada lagi jemput datang kalau hati sama berani. Hanya sekali lagi diri ini berbicara dari hati nurani. Bukannya maksud yang mengawal tingkah laku ini. Hati-hati mata memerhati. Jari jemari sudah mulai menari, yang dulu sunyi kini berfrekuensi. Bapak susah doh. Okay. Matra ku tabur sini moga hati jantan ini terobati. Cuba alami dalami rima yang tak berapa kali ku beri. Ku buncah tiap hari demi hari, bukan mahu invasi tapi hanya semata konklusi sebelum jumpa jalan mati. Dan letak seketika ego kau di tepi. Dikasih picit setahun jagung ini memecah sunyi, jari jemari menari sana sini. Oh, dah. Ini mainan tulang kata, bukan mainan Faradiana ni. Tapi kalau Faradiana pun boleh rap, mestilah AJ boleh syair, betul tak? Betul. Saya setuju. Saya setuju. Weh, AJ, kau tengok aku yang tak tahu apa-apa ni, aku boleh. Apa tak lagi kau? Astaghfirullahalazim. Syair. Okey. Astaghfirullahalazim. Aku terakhir kali syair tingkatan 4 doh. Tak kisah. Kawan. Kita semua tutup mikrofon. AJ kan masih muda. Baru. Okay lah, aku bacakan syair kelebihan ilmu daripada Zakbar yang Ipan bagi tadi lah. Astaghfirullahalazim. Dengar ke? Dengar. Jap. Aku ada siapa boleh tolong rekod ke apa? Jangan. Jangan. Baik, saya screen record sekarang. Okay, kamu. Semua diam. AJ, kamu. Okay. Astaghfirullahaladzim. Okay. Ilmu itulah gemala sakti, sinarnya cerah, cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati,
sukar bercerai sehingga mati. Harganya tidak dapat ternilaikan, sebuah dunia belinya bukan. Kuasanya besar, sukar digunakan. Di laut, di darat, di rimba, di pekan. Masa seorang ialah taulan, teman berbekas selalu berjalan. Masa berhimpun ia pengenalan, hias penyata polan si polan. Bagi yang duka ia penghibur, ia penerang bagi yang kabur. Ialah kandil di dalam kubur, lamun dengannya beramal subur. Dah. AJ nak kena rotan ke? Sedap lah tu. Sedap pula aku. Sedap Okey, lah okey. tu. Untuk pendengar, kalau rasa AJ syair tadi sedap, boleh bagi 100? Bagi. Okey, Ya Allah. lepas ni dia akan bersemangat untuk bersyair lagi. Korang jahat lah korang Oi, ni. berapa 100? Berpeluh aku tahu tak? Sedap lah AJ. Terbaik AJ. Ipan betul tak aku bawa Ipan? Betul. Cuma ada lari sikit lenggok irama tu. Yang Sikit je, tak apalah. Bagi pemula kan. Boleh lah. AJ, itu maksud dia kau kena bersyair lagi minggu depan. Kau tak payah. Tak ada. Boleh. Setuju Minggu kan? depan bawa Tok Kenali ke, Batu Belah ke kan. Pandai. Dodoi ke AJ untuk Abul? Ni dua-dua lah ni. Dah ni duduk tadi. Oh ya ke? Itu irama Duduk AJ. So dia macam dia tarik sikit dekat muka tu. Okey, terima kasih banyak AJ sebab memberanikan diri. Finally. Okey, hari ni sangat special kita dapat dengar AJ bersyair setelah berapa tahun daripada form 4? 10 tahun lebih. Baru setahun. 16 sekarang ada dekat 8-9 tahun lah. Oish, terbaik. Malam ni memang merupakan AJ malam kau baru bersejarah. 20 ke? Okay, next. Next adalah siapa ni? Siapa tadi? Hafiza. 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 Farah, ni last round ke? Belum. Sekejap lagi. Pukul 1:30 kot baru I tutup. Okay. Hafiza nak baca kiriman Anik. Tajuk dia yang namanya Murabi. Usahlah mendabik dada saat kau jaguh mengira dan membaca. Kerana kemegahan itu tiada nilainya andai kau sombong tidak semena. Usahlah mendongak langit saat kau terbang tinggi. Kerana ketinggian ilmu itu tiada maknanya andai kau bahir sendiri. Bisik hati seorang insan hina menitik pesan yang bina. Kau tidak akan wujud semegah dan sejago ini penuh dengan makna tanpa menzahirkan penghargaan selautan jiwa buat yang namanya pendidik Musa. Buat yang namanya Murabi, sejambak mawar putih, bahkan huruf merah akan selamanya tidak cukup untuk menilaikan keringatmu. Buat yang namanya Murabi, aku di sini akan selalu sekar menyantuni seluruh nafas pegatimu. Buat yang namanya Murabi, aku doakan syurga buatmu yang paling tinggi. Moga kau terus diberkati dengan kemuliaannya. Okeylah. Wow. Terima kasih Hafiza. Okey, untuk teman-teman yang mendengar, kita punya tema pada hari ini adalah ilmu.
Tapi kalau daripada speaker rasanya dah kehabisan ilmu, ada kehabisan puisi tentang ilmu, nanti boleh sambung je kita baca ini puisi sampai kita akan tutup pukul 1:30. Boleh tak? Boleh. Aku ada banyak lagi Boleh. untuk talk ni. Boleh. Boleh. AJ dia ada satu buku kan dia nak baca. AJ ada banyak lagi syair. AJ dia ada satu. Tak. Puisi, Betul. bukan syair. Okay. Sukalah kata AJ. Next, Abul. Kau tak payah nak kacau orang sangat. Kamu sekarang. Okay. Abul baca kiriman. Ini daripada Shah Shinobi. Ditulis pada 20 Januari 2011. Nur iman dicari kali impian hamba dikala sepi. Kasih Tuhan masih dicari, kepingan dosa dikikis rapi. Ampungan diri dilayang kali, umpanan harta dipandang tepi. Dalam ilmu dihidang berinti, sampir disarung berhati-hati, alun beralun, lidah membasahi ratapan suci makhluk ilahi. Hampiri diri tunduk ke bumi aman, diminta tanpa henti. Nur cahaya ditadah hati, amin ya Rahman, pengharap sejati. Sekian. Suara Abu ni macam suara atuk-atuk yang sedang menasihati cucu dia tau. Jelas satu persatu, tempo yang perlahan, macam tu. So, cucu-cucuku macam mana? Ya tu, sangat mengutuk. Suka korang dua orang ni. Terus. Okay, next. Tulang. Silakan Tulang. Tulang. Hello. Tulang dah tertidur ke dengar AJ bersyair tadi? Tidak. Dia makan. Mana tahu dia Betul, macam tengah makan. macam terdodoi kan dengan AJ bersyair tadi. Dah lah, tutup buku. Cepat Tulang. Jadi Lalang, saya pun sedang makan jajan sekarang. Saya nak baca puisi yang berkaitan sedikit dengan makanan. Dua puisi pendek, satu dari penyair Hilmi Rindu yang ditulis pada tahun 1961, dan satu lagi puisi bertajuk Gelas yang saya sendiri tulis. Jadi puisi yang pertama, Sudu dan Garpu. Sejak lama bersahabat, sudu seakan mengalah pada garpu yang tajam. Setiap kali makan di pinggan, garpulah pasti yang akan menusuk sayur atau daging yang kental. Mata garpulah yang pasti bersinar pada setiap kali mi disuap. Tetapi sudu yang sering mengalah di bawah sedar telah meraba seluruh isi pinggan, seluruh isi cawan tanpa meninggalkan ruang. Sekian. Dan puisi kedua. Wow. Silakan. Puisi yang tadi sangat simple tapi dalam. Dalam. Dan puisi seterusnya, Gelas. Puisi ni sebenarnya saya tulis sebab kadang-kadang kita cari ilmu ni macam kita memberontak dengan kepercayaan kita sendiri. Dan makin kita cari ilmu, kita akan jumpa benda baru dan seolah-olah makin banyak yang kita tak tahu. Jadi puisi tajuk Gelas. Aku gelas yang setia menanggung resah, yang kau cari bila kau dahaga, harapan dituang penuh cita. Aku gelas yang setia mengandung sedihmu, menadah air mata menyukat kekosonganmu. Sepi kau tuang, kenangan ku tanggung, kau teguk dan menanti tenang, berwalang hati menghitung waktu. Segelas lagi, jadikan aku gelas kegemaranmu. Cari aku dan tadah rasamu, aku tak reti menghukum halal atau haram yang dituang, manis atau pahit ceritamu.
bekas tak menjamin isinya. Aku bukan Tuhan, aku bukan gula. Sekian. Wow. Best ni yang tu. Aku suka lah tulang baca ni Cara dia baca sambil macam cara dia apa Aku nak dah cakap. faham. Dia rapper. Dia 16 baris. Aduh. Tu yang lain sikit dia macam lain dia punya lain. Okay, terima kasih. Alah. Cakap apa lagi? Alah, saya puji sikit-sikit je. Jangan risau. Okay, next. Tak apa, AJ Syaiz tetap sedap. AJ jangan risau. Okay, next. Ifan. Silakan Ifan. Ifan? Ya. Farah, dengar tak? Dengar. Dengar. Alright. Ifan dah tak tahu nak bawa sajak apa ni. Tengok buku pun macam pendek sangat je sajak dia. Ifan bawa syair yang AJ bawa tadi, syair kelebihan ilmu. Cuma Ifan bawa irama batu belah. Mantap. Yes. Yeay. Syair kelebihan ilmu, tulisan Zakbar, irama batu belah. Ilmu itulah gemala sakti, sinarnya cerah, cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati, sukar bercerai sehingga mati. Harganya tidak dapat ternilaikan, sebuah dunia belinya bukan. Kuasanya besar, sukat digunakan. Di laut, di darat, di rimba, di pekan. Masa seorang ialah tolan, teman berbekal, suluh berjalan. Masa berhimpun, ia pengenalan. Hias penyata, polan si polan. Bagi yang duka ia penghibur, ia penerang. Bagi yang kabur, ialah kandil di dalam kubur. Lamun dengannya beramal subur. Ia penerang jalan ke syurga, ia pemuas tekak yang dahaga. Ialah sungai, ialah telaga, laut yang luas ialah juga. Ialah alat sangat berguna, idaman orang yang bijaksana. Hamparnya luas, amat saujana. Tepinya ajal, sempadannya fana. Sekian. Terima kasih. Susah siap batu belah. Ada yang lagi susah, narasi. Ya, narasi pun susah juga. Ini aku dendang secara duduk ni memang tak boleh. Kalau aku dendang berdiri kan satu malah marah. Bising. Okay, terus Farah. Aku macam terkedu dengar Ifan bersyair. Okay, setelah malam ni kita dah dengar AJ bersyair, kita dah dengar Ifan pun bersyair. Mungkin kita nak dengar daripada Afifah juga bersyair sedikit. Okay, tapi disclaimer, tak reti syair. Ni tengah dengar apa? tengah dengar dekat YouTube. Ifan tolong judge satu rangkap je.
Drama apa Afifah? Selendang delima tapi tak tahu nanti jadi selendang apa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, berdebar. Sekejap Ilmu itulah gemalas hati, sinarnya cerah. Tak tahu nak sambung apa. Okay, sorry geng. Tak apa, terus. Macam mana? Sinarnya cerah, cahaya sejati. Asal puncanya, namun didapati, sukar bercerai sehingga, oh ya Allah, aku rasa macam teruk je, sehingga mati. Ya Allah, mati lah. Faham. Tak apa, biasalah orang memula syair kan. Balik. Tapi Gurindam Jiwa dia kira Gurindam ke lagu lah. Gurindam. Guna jiwa dikira gurindam. Dua pagi antara mata, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan, anak Cina pasang luka dipasang di Tanjung Jati, di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Sekian, terima kasih. Sedap. Best. Tuhai padi. Tapi awal sangat lah bawa gurindam tu. Patutnya penutup tadi. Penutup nanti. Baik. Afifah sudah selesai. Kita lanjut lagi dengan pembacaan puisi seterusnya. Kita kembali ke pusingan yang awal. Betul kan? Betul. Baik, kita akan teruskan dengan Farah. Dia ada hal sekejap. Kita akan teruskan dengan pembacaan daripada Alit Jawa kembali dengan sajaknya. Sajak ini aku tulis dalam buku ni ada tiga, setiap penulis kena tulis sajak 3 sajak. Ni adalah sajak aku yang terakhir lah dekat dalam buku ni. Tajuk sajaknya ialah Sahabat Lama. Cuba korang teka apa sahabat ni? Sahabat lama. Abul. Mukanya adalah jendela, mengizinkan sinar fajar, mencahayai kelamnya dada, agar kembali bersinar dan berpijar. Aksaranya adalah pita rakam, menyimpan segulung sejarah watan, agar ditelaah supaya tak karam, dikerokot oleh penjajah dan kebodohan. Helaiannya adalah hamparan bendang untuk menabur bibit-bibit pengetahuan, agar agama dan harga diri dijulang, melangkah keluar dari tempurung ketidakketahuan. Namun, dewasa ini tulangnya hanya dibiar pada rak-rak perpustakaan, bersahabat dengan kegelapan. Hanya menjadi pajangan di toko-toko buku usang di hujung jalan, sekadar menjadi hiasan di Twitter, Instagram,
dan Facebook Story. Bukan dipasak jauh ke lubuk hati. Sekian. Buku. Yeay, pandai Abul. Bukan dipasak jauh di lubuk hati. Bukan dipasak jauh di lubuk hati. Yes. Wow, sedapnya. Sekadar menjadi pajangan. Itu. Baik, seterusnya kita pergi ke pembaca yang seterusnya. Tulang kata. Ke Abul dulu tak ingat lah. Hafizah Harun nak tak mana? Pijak. Lupa. Pijak. Terus pijak. Tak, aku merajuk dengan Harun. Janganlah kau ni. Okey. Okey, tak, jap. Okey, bismillah. Tajuk dia Puisi Pentingnya Ilmu Dalam Kehidupan oleh Argelin. Di pemukiman padat penduduk, udara pengap dipenuhi bulu. Beberapa kaum papa sibuk mengemasi barang bekas bertumpuk. Aroma sampah sungguh menyengat. Tak peduli mereka tetap giat. Bahu-membahu gesik dan berlingsat bersama anak-anaknya mengais berkat. Demi sesuap nasi anak-anaknya terlantar, tak mengenal proses belajar, mengiris, melihat, membuat hati bergetar. Merasakan hidup keras dan sukar. Di tengah ketidakberuntungan, sesosok sukarelawan datang menawarkan. Membuka sekolah alam lalu mengajarkan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan. Okey dah. Mantap. Tentang mantapnya ilmu dalam kehidupan. Terima kasih. Hafizah, nanti bagi sajak tu kat DM. Boleh. Alright. Faham? Baik, kita teruskan kepada pembaca seterusnya, Abul. Abul. Okey. Ayuh. Ajak siapa tu? Ayuh. Mana? Okey, tajuk dia Memburu Ilmu. Karya cikgu apa yang nama dia tadi? Cikgu Iswan. Okey. Memburu ilmu ketika sedang mencari ilmu. Pencarian getir tak pernah padam. Harga bernilai sedari silam. Diburu siang maupun malam biar usia semakin suram. Apakah nilai setitis ilmu yang dikejar tanpa jemu mampukah dicari dengan melulu? Adakah hilang baan lalu? Senjata ilmu adalah guru. Gagah menepis erti keliru. Sikap dan akhlak sering ditiru. Jasanya tinggi selaut berderu. Ilmu bertahta walau di mana. Biar terang maupun gerhana, jumlah dan nilai tidak terkira. Datang dan pergi berbagai cara. Tapi di mana asalnya ia? Adakah di bawah kuasa indera? Adakah di bawah akal manusia? Mungkinkah hanya pencetus rasa? Sedalah kamu, wahai pemburu. Yang kamu buru, milik yang satu. Jangan sampai dirimu tertipu. Sebelum kamu pula diburu. Dihitung hisap amalan dirimu. Sekian. Memburu ilmu, karya Cikgu Iswan. Mantap lah. Aku suka part yang sedalah kamu wahai pemburu. Memburu yang satu. Apa yang kamu buru tu milik yang satu. Milik yang satu. Maksudnya ilmu tu memang milik Allah sajalah.
Dan kita kena hati-hati. kebenaran. Jangan cari ilmu, jangan sampai salah, jangan sampai salah niat. Betul. Betul. Lepas tu hujung dia bagi tahu nanti kamu pula yang akan dibuli. Nah, Maksudnya betul. bila kita dihitung semua amalan kita lah nanti. dihisap. Baik, terima kasih kepada Abul Munzir atas pembacaan tadi. Kita pergi ke pembaca yang seterusnya. Pembaca 16 baris tulang kata. Masih tiada 16 baris malam ni. Dan Itu je identiti kau yang aku boleh katakan. tapi saya akan bacakan dua puisi, satu tentang mencari dan satu tentang pencarian dan satu lagi tentang pertemuan atau jodoh. Jadi puisi pertama tajuknya Pontifex. Lupakan segala utopia. Hayalan ini masih mudah. Masih memberontak di dada. Gerantang harapan membunuh. Selaru bergelimpangan di oposisi. Kerikil gelisah sepanjang jalan. Di kota emosi berdemonstrasi. Runtuhnya tembok di hati hanya membuka pintu negeri baru. Maka mata jangan kau tutup jika diri mahu merdeka. Kebebasan itu ruang di sebuah penjara bernama dunia, di mana kita diberi sedikit kuasa untuk menambah bening luasnya. Tapi sayang, terkadang manusia tak bisa memilih ketentuan. Takdir tak seperti demokrasi. Semulia manusia mengira alasan dan sebab, masih tak mampu menghitung bintang. Hala manifestoku bisa kau ukur. Atur semesta tak mampu kau timbang. Sekian yang pertama. Terima kasih 16 kata tulang kata. Baik, saya kembalikan ruang dunia puisi. Itu yang pertama Ni kan? puisi kedua dan Ada lagi Baik, satu. saya kembalikan kembali kepada tulang kata. Silakan tulang kata. Ya, dan ini puisi terakhir. Lepas ni saya nak basuh pinggan. Okey, dan puisi yang terakhir ni tentang jodoh. Jawapan kepada puisi yang tadi. Ingat jawapan cinta. Tidak. Ini tanah milik Tuhan. Dan aku panggil tubuhmu bumi. Yang kunikmati indah pelayaran pulau ke pulau. Berdagang harapan dan temeterainya janji. Di situ ku cari jejak resahmu. Ku temukan titik temunya. Tak kira subur tandus. Ku ratakan hangat matamu di bentang kulitku. Lalu berkeringatlah tubuh. Menghayati pinjaman Tuhan. Bernama jodoh. Sekian. Semoga minggu depan ada jodoh lagi kita dekat space. Baik, semoga minggu depan tulang kata terus sarung cincin. Terbaik. Amin. Apa pun terima kasih pada host Kak Farah, terima kasih semua Abul. Saya rasa minggu depan Kak Farah kalau boleh jemput Dr. Farazi Sangat bermakna. atau abang Zaim atau Karim Muhammad. Mereka ni orang-orang yang saya hormati yang banyak mengupas tentang puisi. So mungkin next session ni kan dapat pula Abang Awan, sejarawan muda yang mesti next session ni lebih seru. Apa pun terima kasih. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Saya nak basuh Bye-bye. pinggan dulu. Bye-bye. Okey, Tulang. Terima kasih. Sama. Okey, dengan berundurnya Tulang, jadi kita pun mungkin dah last round. Sebab tadi janji nak tutup pukul 1.30. Kita daripada pukul 10.45. So 3 jam lebih hari ni. Okey, siapa nak start dulu ni untuk yang pusingan terakhir? AJ? Engkau lah, kau baca kan? Aku baca. Farah tak baca lagi. Ke Farah nak penutup? Farah, tak apalah, Farah baca yang terakhir kot. Tajuk dia ni sajak daripada Terelie. Tajuk dia Sepasang. Okay. Bersabar itu satu paket. Bersabar untuk hal-hal yang menyenangkan, pun bersabar untuk hal-hal menyakitkan. Bersabar itu satu pasang. Bersabar untuk segala yang kita miliki, pun bersabar untuk segala yang tidak kita miliki. Bersabar itu harus komplit.
Bersabar untuk hal-hal yang diperintahkan, pun bersabar untuk hal-hal yang terlarang. Bersabar itu selalu utuh. Bersabar untuk yang pergi meninggalkan kita, pun bersabar untuk yang datang menemui kita. Bersabar itu senantiasa lengkap. Bersabar untuk setiap kesulitan, pun bersabar untuk segenap kemudahan. Bersabar itu paket spesial. Bersabar di saat kurang, pun bersabar di saat cukup. Bersabarlah kerana tersimpan rahasia terbesar di dalam. Dan ketahuilah, rahasia paling simpelnya bahawa di dunia ini, mahu kita bersabar atau tidak, waktu akan terus melaju, tidak akan berhenti. Ketika kita diuji dan dicoba, mahu kita bersabar atau tidak, urusan hidup tidak peduli akan terus melesat. Maka sungguh beruntung orang-orang yang memilih bersabar. Dia akan dibalas atas apa yang telah dikerjakannya, tidak akan tertukar. Sekian. Saya pilih sajak ni. Korang dengar suara aku? Tak dengar, tak dengar. Dengar. Tengok. Tak dengar macam mana boleh jawab. Okay, saya pilih ni sebagai penutup untuk sesi kita pada hari ini, iaitu tentang ilmu. Semoga untuk para penimba ilmu di luar sana akan tetap terus bersabar dalam menimba ilmu dan mengecapi tangga kejayaan. Sesungguhnya benar-benar kalian itu tidak bersendirian. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya, Arif Jawa, silakan. Baik, sajak yang terakhir daripada buku yang sama, sajak nukilan siapa penulis ni Jap. Datuk Ramli dari Sabah. Sajaknya yang bertajuk Melangkah ke Ruangmu. Dari lembah yang sepi, anak-anak berlari menuju ke anjungan. Melangkah ke ruangmu yang dalam. Membawa secebis kertas suci untuk dilakarkan garis-garis harapan. Membentuk lukisan pelangi impian yang penuh warna-warni. Saat ruangmu terbuka, ada senyuman menjemput diri di dada pintu gerbang kesetiaan. Wajah-wajah gigih menggenggam erat. Memimpin insan mengenal makna kehidupan. Dengan sabar melayan karenah. Dari watak gembira ke wajah duka. Sang guru muncul menjadi wira. Mengubat luka dengan kasih dan cinta. Ketika ruangmu telah mula ditinggalkan, banyak memori semalam bergantungan. Menghiasi dinding dan tembok kenangan, mural ingatan yang masih lagi terang. Bingkai usaha dan potret gemilang tersisit kemas di kabinet kaca yang usang. Di sudut kecil di dalam ruangmu yang semakin kelam. Sekian. Suka. Semangatnya tangan lu. Tepuk. Bagus lah korang ni. Mantap. Okey. Jejaka pena dah habis live ya? Tiba. Okey, saja menyampuk. Okey, seterusnya Hafizah. Silakan Hafizah. Fiza nak tutup Fiza punya round dengan pantun boleh? Tadi AJ dah berpantun kan? Silakan. Berlagu tak? Berlagu tak? Pantun je. Okey. Okey. Okay. Tajuk dia pantun ilmu. Ambil tebu di tepi rumah, cabut ubi bersama akar. Sedikit ilmu jika berhikmah, garam selaut menjadi tawar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan ilmu penuh di dada. Kain songket benang sutera,
Lipat sebelik, buat selepang. Ilmu yang banyak ibarat cahaya, walau sedikit menjadi terang. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibak jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu diukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, pasir sebutir menjadi intan. Pohon sena tepi sempadan, tempat tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Okeylah. Terima kasih. Ye, pantun. Tadi kita baca pantun tak ni pun. Dekat siapa? Hafizah tulis sendiri ke tu? Tak. Ini daripada buku. Oh. Okay. Terima kasih Hafizah. Okay, next. Abul. Farah suara jauh. Abu. Baik, Abul. Silakan. Ayo. Okay, ni sekali lagi daripada Cikgu Iswan tadi, daripada buku beliau, ibu kompilasi 100 sajak Cikgu Iswan. Tajuknya Teman. Jadi dia kata buat teman-teman silat seniaga yang UKM. Okay. Teman, gelanggang ini menjadi bukti pertemuan indah, persahabatan sejati, bersulam sayang, ruh dan hati. Moga akan kekal sehingga mati. Teman, jangan diduga lautan yang dalam. Kelak siangmu menjadi malam. Kelak wajahmu kabur dan suram. Kelak mahkotamu lemas dan karam. Teman, sedang dirimu membongkar kekuatan, mencari kudrat sebagai rebutan, jangan dilupa janji Tuhan. Jangan dipaling setiap suruhan. Teman, sedang dirimu mencari ilmu, tuntutlah ia, jangan kau jemu. Titik kebenaran pasti kau temu, menjadi pedoman sepanjang hidupmu. Teman, sedang dirimu mencari teman agar bahagia sepanjang zaman. Ingatlah batas setiap tindakan agar tak kandas di persimpangan. Sekian teman oleh Cikgu Iswan. Aku punya teman. Oh. Teman sepermainan. Dia ni suka random. Jangan. Dah hujan. Hujan. Sudah cukup. AJ bersyair tadi. Okay. Terima kasih Abul untuk penutup. Okay. Seterusnya apa ya? Ifan. Ifan bawakan. Sebelum tu nak tanya, ada siapa bawa dah ke sajak ilmu berbantalkan angan-angan? Belum kan? Tak ada kan? Okey, tak ada. Ilmu berbantalkan angan-angan nukilan Dr. Hani atau Selendang Sari nama penanya. Jika dulu zaman megah belum tercoret dengan karenah moden, ilmu mungkin berbantalkan lengan. Silih berganti di hari ini, karenah moden mula menconteng kanvas kehidupan. Ilmu sudah menjadi berbantalkan angan-angan. Dalam bayang kabur dan resah, pemikir ilmu mencari dan menggali, terjumpa dan menjumpai ilmu yang masih tidak diusik. Belum lagi dibawa di atas tandu. Tapi, tiba-tiba canang sudah berbunyi, terpinggir lagi yang dijumpai. Namun tersenyum yang menjumpai, kerana terus dikalungkan anugerah, peneroka angan-angan dan peneraju mimpi. Kita terlupa untuk melihat yang asli, kerana leka mengejar hasil. Kita terlepas untuk memetik yang ranum, kerana kita sangka putih yang terbaik. Itulah ilmu acuan kita sekarang. Mahu disegerakan, tapi cepat ditinggalkan.
Mahu terus mencipta impian, namun pengorbanan kita pinggirkan. Ilmu itu luas dan ada keturunannya. Usah dicantas salah satunya. Kerana tunas baru akan keliru. Mengapa munculnya pada ranting yang rapuh dan kecil, sedangkan dia seperti yang lain, membuka pucuk baru dari akar dan batang yang sama. Sekian. Wabillahi Terima taufiq Terima wal kasih. hidayah. Assalamualaikum. Okey, terima kasih banyak Ifan. Okey, untuk pemisi kita terakhir pada hari ini Afifah. Afifah ada di sana? Hello? Korang dengar suara aku tak? Tak. Dengar suara Farah Dengar. dengar. Lain Afifah kot. Afifah. Okey, tak apa. Mungkin kita kehilangan Afifah di dalam ini disebab connection. Alah, sedihnya. Sedih. Tadi kita dah dengar Afifah Wasyair. Okey, untuk recap balik apa yang terjadi pada hari ini. Hari ini Dunia Puisi bertemakan ilmu dengan tujuan utama untuk menyemarakkan lagi sebenarnya orang-orang yang sedang lelah menimba ilmu. Kenapa tiba-tiba ada bunyi gamelan La ilaha illallah. Tak apalah, tak apa. Okey, Go okey. Ipan. Okay, so itu tujuan utama kita Dunia Puisi kita pada hari ini. Jadi diharapkan kepada pada hari ini dapat membantu kalian mengingat. Mohon maaf kepada sesiapa yang nampak dan juga kepada listener-listener yang tak dapat masuk, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu depan dengan tema yang lain. Mungkin kita akan jemput macam tadi Cikgu Yahya mungkin akan jemput Dr. Farazi, akan jemput InsyaAllah. Farah, suara tinggal timbul lah. Hello? Dia lah. Okey. Wow, okey. Itu tandanya bahawa kita harus mengakhiri sesi kita pada hari ini. Okey, tak apa. So, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Jutaan terima kasih kepada yang join daripada awal sampai akhir. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Minggu lain anda nak cakap apa? Abul punya space. Okey, Abul nak cakap boleh? Okey, assalamualaikum semua. Okey, Abul ada share dekat atas ni. Esok Abul akan buat apakah host satu space, satu ruang berkaitan dengan Hala 7 8 PM. So kita akan buat 2 sesi. Esok Sabtu 10 malam. Hari ni dah Sabtu dah pun. Malam ni 10 malam. Kita akan buat satu yang mainstream, arus perdana macam STPM, asasi, diploma dan juga matrikulasi. Malam Sabtu dan juga malam Ahad yang bukan arus perdana. Jadi siapa-siapa yang ada adik-adik ataupun ahli keluarga ataupun sesiapa sahajalah kenalan yang baru lepas SPM, jadi boleh kongsikan, sampaikan pada mereka. Saya kumpulkan speaker-speaker sebab tujuan saya adakan ruang ni sebab saya rasa untuk memberikan pendarahan awal kepada adik-adik untuk ke mana mereka akan Hala 7 selepas ini. Jadi insyaAllah boleh sama-sama kongsikan pada mereka. Itu saja. Hello? Farah. Dengar tak suara Farah? Dengar. Dengar. Okey. Sekejap, Ifan cuba tutup muzik sekejap. Irfan tutup muzik. Marah betul. Weh, Hello? Okey. Dengar tak? Hello. Okey, sorry. Dengar. Tengah cari lagu tadi. Sorry jap. Okey. So untuk untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendendangkan selamat hari jadi kepada Ifan.
Yeay! Alah kantoi. 1, 2, 3. Basalah. Makan kamu. Bunyi macam merbau. Happy birthday, Fan. Happy birthday, Terima kasih, terima Fan. kasih. Terima kasih. Besar dah adik kita. Dah lah tu. Mana Farah ni? Tak dengar? Tak apalah, aku punya speaker ni tak okey sangat lagi pun. Tak apalah, kita Okey, kita je lah. apa-apa Okey, pun, Fan, selamat hari selamat hari lahir. Selamat hari lahir. Semoga Terima segala yang kasih. diimpikan, semoga segala yang dihajati dapat dicapai dan diberkati semuanya insya-Allah. Doakan aku dapat terbit buku lah by the end of this year. Amin. Oh, amin. Enjoy your day, Fan. Don't be sad. InsyaAllah. Okay, so insyaAllah next week kita akan jemput Puteri Rahia sekali lagi. Tapi bukan sesi puisi macam yang biasa kita buat. Mungkin lebih kepada pembedahan puisi. Betul. So dalam tu nanti kita akan invite beberapa speaker yang kita kenal. So saya malu juga sebenarnya buat sama nanti teman-teman saya kat atas juga. Okay, yang saya rasanya Saya pandai baca je. betul. Sebab kita biasa baca je kan. So untuk sesi akan datang kita akan cuba buat untuk bedah puisi. Abu jadi listener lah minggu depan. Saya jadi listener. Okay. Kita nak dengar orang hebat bercakap. Bye. Thank you so much for tonight. Terima kasih semua. Terima kasih semua sekali lagi. Okay, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.